Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Najwa Hayati binti Muhammad Hashim dan nombor matrik saya adalah A11708. Hari ini saya akan membentangkan satu pembentangan poster yang bertajuk Pengambilan Makanan dan Aktiviti Fizikal dalam kalangan remaja IBAN Sekolah Menengah Bandar dan Luar Bandar di Sibu, Sarawak. Hasil kajian ini telah dilakukan oleh Luke Wong Teck Ling. Okey, pengenalan. Apa pemakanan? Pemakanan adalah asas untuk pembangunan sosioekonomi. Pemakanan ini adalah merupakan komponen yang sangat penting dalam kesihatan manusia yang menentukan bagi kualiti kehidupan. Manakala bagi aktiviti fizikal pula, ia dikatakan sebagai pergerakan badan yang dilakukan oleh pengejutan otot skeletal dan bagi meningkatkan dalam penggunaan tenaga dalam kehidupan seharian. Tabiat makan, pengambilan makanan dan kualiti diet serta tabiat dan tahap aktiviti fizikal adalah sangat penting kerana ia mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat remaja. Kajian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk menentukan dan membandingkan tabiat makan, pengambilan makanan, kualiti diet, tabiat dan tahap aktiviti fizikal dalam kalangan remaja IBAN Sekolah Menengah Bandar dan Luar Bandar di Sibu, Sarawak. Bagi objektif kajian pula, objektif kajian yang dilakukan ini adalah untuk menilai tabiat makan, pengambilan makanan dan kualiti diet dalam kalangan remaja sekolah menengah IBAN bandar dan luar bandar dan menilai tabiat dan tahap aktiviti fizikal dalam kalangan remaja sekolah menengah IBAN bandar dan luar bandar. Bagi kesalahan kajian pula, kekurangan atau ketidakseimbangan pemakanan akan memberi kesan buruk kepada kesihatan dan kematian terutama pada peringkat remaja. Selain itu, remaja kini telah mengambil makanan yang berkalori tinggi dan berlemak serta kurang terlibat dalam aktiviti fizikal. Dengan melakukan aktiviti fizikal, ia dapat memberikan manfaat kepada kanak-kanak daripada segi interaksi sosial dan kesejahteraan, pertumbuhan dan perkembangan yang sihat serta mengekalkan keseimbangan tenaga. Aktiviti fizikal juga digalakkan untuk membantu dan mencapai berat badan yang sihat pada zaman kanak-kanak dan remaja. Bagi bahan dan kaedah pula, kajian ini dijalankan telah melibatkan 258 orang remaja IBAN dari sekolah menengah bandar dan luar bandar di Sibu. Lokasi kajian ini termasuklah sekolah menengah dari kawasan bandar dan luar bandar di Sibu yang melibatkan dua sekolah menengah dari kawasan bandar iaitu SMK Rosli Dobi dan SMK Sungai Merah dan dua sekolah menengah dari kawasan luar bandar adalah SMK Sibu Jaya dan SMK Jalan Oya. Pemilihan remaja ini telah dipilih secara rawak di mana senarai nama yang terpilih bagi melakukan kajian ini diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Sarawak. Kesemua subjek adalah berumur 13 dan 14 tahun yang sihat daripada segi mental, fizikal serta tidak menghidap sebarang penyakit kronik. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah yang pertama adalah pengukuran antropometri dan yang kedua adalah kajian yang dilakukan menggunakan borang soal selidik. Kajian menggunakan ukuran antropometri ini melibatkan aspek tinggi, berat, jisim tubuh. Dan manakala bagi borang soal selidik pula, ia melibatkan dari segi aspek sosiodemografi, tabiat makan dan aktiviti fizikal, rekod pengambilan makanan, kualiti diet, tahap aktiviti fizikal pula. Data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan Perisian Statistical Package for Social Science. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi, bagi kekerapan makan luar dalam seminggu didapati bahawa 4.3% remaja yang tinggal di bandar tidak pernah makan di luar
remaja yang tinggal di kawasan luar bandar dengan prevalence sebanyak 11.2%. Sebanyak 84.5% remaja yang tinggal di bandar telah makan banyak 1 hingga 3 kali dalam seminggu berbanding remaja yang tinggal di kawasan luar bandar sebanyak 81%. Bagi kekerapan makan di luar sebanyak 4 hingga 6 kali dalam seminggu pula, sebanyak 8.6% bagi remaja yang tinggal di bandar dan sebanyak 4.3% bagi remaja tinggal di kawasan luar bandar. Bagi kekerapan makan di luar pada setiap hari pula, sebanyak 2.6% bagi remaja yang tinggal di bandar dan 3.4% remaja yang tinggal di luar bandar. Hal ini berkemungkinan disebabkan oleh penjualan makanan di kantin sekolah yang telah mendorong remaja untuk makan di kantin sekolah, seterusnya makan di luar. Bagi hasil kajian bagi Rajah 2 pula, iaitu kajian bagi perbandingan antara remaja bandar dan luar bandar terhadap kekerapan pengambilan makanan segera dalam seminggu. Berdasarkan hasil kajian ini, mendapati bahawa kebanyakan subjek bandar iaitu sebanyak 74.1% dan yang remaja tinggal di bandar dan sebanyak 69.8% remaja yang tinggal di kawasan luar bandar telah mengambil makanan segera sekurang-kurangnya 1 hingga 3 kali dalam seminggu. Kajian ini juga mendapati bahawa remaja yang tinggal di bandar mengambil makanan segera setiap hari itu dengan sebanyak 9.5% berbanding remaja yang tinggal di luar bandar iaitu sebanyak 6.9%. Hal ini mungkin disebabkan oleh kewujudan lebih banyak restoran makanan di kawasan bandar yang mendorong mereka untuk mengambil makanan segera pada setiap hari atau 1 hingga 3 kali dalam seminggu. Selain itu, hasil kajian ini juga mendapati bahawa hanya sejumlah kecil remaja yang tinggal di kawasan bandar iaitu sebanyak 0.9% dan remaja tinggal di kawasan luar bandar sebanyak 4.3% yang tidak pernah mengambil makanan segera dalam seminggu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Abu Zaid pada tahun 2012, peratusan ini adalah jauh lebih tinggi yang telah dilaporkan bahawa hanya 37.3% remaja bandar dan 31.3% remaja luar bandar dari Arab Saudi yang makan di restoran makanan segera sekurang-kurangnya 1 hingga 3 kali dalam seminggu. Bagi Rajah 3 pula, ia adalah hasil kajian daripada persepsi diri terhadap tahap keaktifan secara aktiviti fizikal antara remaja bandar dan hasil kajian ini mendapati bahawa tahap keaktifan secara fizikal bagi remaja bandar dan luar bandar mendapati bahawa remaja bandar dan luar bandar mempunyai persepsi yang berlainan secara signifikan terhadap tahap keaktifan fizikal mereka. Terdapat lebih banyak remaja yang tinggal di bandar dengan sebanyak 27.6% daripada remaja yang tinggal di kawasan luar bandar dengan sebanyak 11.2% yang melaporkan bahawa mereka adalah kurang aktif dalam melakukan aktiviti fizikal. Selain itu, terdapat lebih banyak remaja yang tinggal di luar bandar iaitu dengan sebanyak 4% daripada remaja yang tinggal di bandar dengan sebanyak 29.3% melaporkan bahawa mereka adalah sangat aktif dalam melakukan aktiviti fizikal. Hal ini mungkin disebabkan oleh remaja luar bandar lebih kerap terlibat
dalam kelas pendidikan jasmani dan aktiviti fizikal seperti aktiviti co-curriculum. Terdapat remaja yang tinggal di luar bandar melaporkan bahawa mereka berjalan kaki atau menunggang basikal ke sekolah pada setiap hari. Manakala di Rajah 4 pula, ia adalah hasil kajian bagi kategori aktiviti fizikal antara remaja bandar dan luar bandar. Bagi hasil kajian ini mendapati bahawa sebanyak 58.6% remaja yang tinggal di kawasan bandar sederhana dalam melakukan aktiviti fizikal berbanding remaja yang tinggal di kawasan luar bandar itu dengan sebanyak 54.4%. Manakala 42.2 remaja yang tinggal di luar bandar rendah dalam melakukan aktiviti fizikal berbanding remaja yang tinggal dalam bandar dengan sebanyak 37.1%. Kesimpulannya, tabiat aktiviti fizikal remaja yang tinggal di bandar dan luar bandar mempunyai perbezaan yang tidak begitu ketara dan terdapat perbezaan signifikan bagi tabiat makan antara remaja bandar dan luar bandar daripada segi kekerapan pengambilan buah-buahan, gula-gula, coklat dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.